Assalamualaikum semua, kembali lagi untuk video seterusnya. Dalam topik yang seterusnya, kita telah pun melihat bagaimana Fibonacci mappingnya, bagaimana cara untuk melihat daripada satu level ke satu level. Alright, kita telah pun melihat dominan, kita telah lihat CB1 dominan di sini ya, candle yang break dominan. Kita juga telah melihat jika tiada dominan, kita akan menggunakan kaedah kedua iaitu CB break di sini. Candle telah memecahkan CB1, tarik di bawah body sampai ke atas, dan kita juga telah melihat bagaimana untuk melihat sekiranya daripada satu level ke satu level. Sekarang kita akan pergi kepada topik yang lebih serius. Yang kita lihat adalah persediaan kita punya peluru yang kita nak guna pakai. Sekarang selepas kita ada peluru-peluru, kita nak lihat pula jalan-jalan ataupun meredah dalam market. Next topik adalah berkenaan dengan trend dan pullback. Alright, baik. Trend dan pullback ini penting sekali kerana apa? Tanpa ada bantuan daripada fahaman kita tentang trend dan pullback, kita mungkin tersalah anggap ataupun lebih kepada trend dikatakan sebagai pullback dan pullback dikatakan sebagai trend. Makanya setiap segala apa yang kita buat sudah pun menjadi salah terbalik. Instead of buying, you selling. Instead of selling, you are buying. So di sini wajib ada kefahaman yang jitu tentang trend dengan pullback. Baik, apakah yang dikatakan sebagai trend? Nah, normally mereka di luar sana banyak menggunakan tools untuk memberitahu bagaimanakah trend itu. Sebentar ya, dah masuk waktu asar. Now, ada ketikanya mereka menggunakan Bollinger, ada ketikanya mereka menggunakan MA 50, 200 dan sebagainya. Baik. Dalam FOMC biak bagaimanakah cara untuk melihat trend? Baik. FOMC biak mengatakan secara jelas ya, sebab kita menggunakan kaedah CB1. CB1 adalah tanda awal untuk perubahan trend. Okay, CB1 adalah pertanda awal untuk perubahan trend. Maksudnya ini adalah SOP kita. Wajib ada IB, wajib ada CB untuk perubahan. Nah, katakan dalam satu perjalanan, alright, selepas dia membuat satu CB1 break, katakan market ni naik dan ini turun sikit dan juga naik lagi, kemudian dia berlaku breakout di sini. Makanya di sini telah pun berlaku CB1 break untuk menandakan perubahan market, which is CB1 break. Nah, di sini kita lihat market ini break, ya, breakout di sini dan jatuh. Baik. Nah, apakah ini trend atau pullback? Nah, that's a big question. Apakah dia akan sekadar trend ataupun dia sekadar pullback? Sekarang kita lihat kepada persoalan pertama dulu. Bagaimana mengenali trend? Nah, CB1 adalah petanda awal untuk perubahan trend. So, di sini telah pun berlaku CB1 break dan berlakulah satu perubahan arah market. Nah, jatuhan ini apakah ada katakanlah ya, saya nak mengatakan begini. Katakan di area sini ya, di area sini ada satu SNR yang terdahulu lah. Ya, di sini ada satu SNR. Okey, di sini ada satu SNR. Ramai orang mengambil keputusan untuk buy dengan harapan market ini akan berubah dan terus naik ke atas. Baik, dalam FOMC biak kami tidak buat begini. Kenapa? Sebab kami sudah nyatakan untuk berlaku perubahan trend. CB1 adalah petanda awal dia. Nah, dalam situasi ini kita melihat market ini turun terus dan tidak membuat CB1. Kalau dia nak berubah, dia akan buat CB1. Contohnya seperti ini, dia naik sikit, alright, dan dia
turun sikit, buat new low di kawasan support dan barulah dia naik. Makanya di sini telah pun berlaku CB1 break dan bolehlah kita mengambil posisi buy sesuai dengan berlaku CB1 break dan juga berada di kawasan support. Tetapi katakan yang ini tidak berlaku, tidak ada IB, tidak ada CB, tiba-tiba sampai ke kawasan support and resistance, terus kita mengambil keputusan untuk buy. Itu kan gamble, itu kan berjudi, itu kan 50-50. Kalau break, ya break. Kalau break SL, kalau naik, ya aku ye. Tidak begitu, bos. Dalam trading tidak begitu. So, kita ada kena ada plan, kita kena ada knowledge. So, di sinilah kita mengatakan sekiranya trend itu berlaku bila mana CB1 itu tidak ada. Bila tidak ada CB1, maksudnya trend itu sedang berlanjutan dan ini boleh bolos. Di sini boleh berlaku bolos dan meneruskan perjalanan dia sebab apa? Tidak ada CB1. So, trend ini didefinisikan sebagai perjalanan yang tidak mempunyai CB1. So, maka berlakulah trend. Dan kita tidak akan sekali-kali melawan arah ini kerana di sini tidak ada SOP untuk membuat posisi buy. Okey, itu adalah definisi trend dalam FMCG. Dan kita bagi sebagai contoh. Baik. Now, di sini kita mulakan di sini. Kita mulakan di sini. Contohnya di mana? Di sini pun bolehlah. Now, di sini telah berlaku satu kenaikan. Kemudian kita melihat dia telah memecahkan halangan yang di sini. So, ini adalah halangan yang dikatakan sebagai CB1. Right? Ini adalah halangan sebagai CB1. Nah, bila pecah halangan di CB1, kita mengatakan kemungkinan untuk berlaku trend itu amat besar sekali. Selepas dia buat satu perjalanan, okey, sebab breakout di sini, market turun buat pullback. Kita melihat kembali apakah ini merupakan perjalanan turun yang kekal turun atau dia hanya sekadar pullback. Now, check balik kepada SOP kita. SOP kita kata, alright, untuk berubah wajib ada IP dan wajib ada CB. Ini adalah yang termaktub. Ini adalah yang termaktub di dalam kita punya SOP. Wajib ada IP, wajib ada CB. Nah, tiba-tiba kita melihat ada satu penurunan. Nah, kalau yang ini turun, di manakah support resistance terdekat yang boleh kita anggap sebagai CB? Alright. Nah, tengok sebelah kiri mana support dia. Nah, di sini. Ini adalah yang terdekat. Maksud kata, ini kalaulah ini adalah CB1, resistance terdekat, makanya secara automatik ia akan menjadi CB1. Dan kita telah define untuk berubah wajib ada IB, wajib ada CB. So, nak kita check kita punya checklist. So, di sini ada IB. Okey, checklist kita kata yes. Okey, cantik. Tetapi kita masih lagi perlukan CB untuk perubahan market. Ternyata CB-nya jauh di bawah sini. So, saya mengatakan setiap yang berlaku perubahan ataupun naik atau turun tanpa ada CB1, maka dia adalah pullback sahaja, bukan merupakan perubahan trend. Untuk itu, alright, saya hanya perlu menunggu bahawasanya di sini nanti akan berlaku satu CB1 break untuk naik ke atas. CB1 break ke atas. Nah, kalau di sini, ini ternyata tidak ada CB. CB-nya jauh di bawah. So, whatever yang turun adalah pullback. So, info yang saya dapat ini memberitahu saya, jika saya mahu sell, makanya saya perlu berhati-hati kerana trend masih ke atas. Kenapa trend masih di atas?
kerana tidak ada Sibian brake untuk turun. Sibiannya di sini. So kalau ini brake, then okey, I akan cari sel. Tetapi kerana di sini tidak brake, makanya saya masih lagi menganggap bahawasanya market ada tendensi untuk go up. Apa yang perlu saya lakukan adalah mencari punca-punca kenaikan. So saya tengok dekat line chart, saya dapati di sini ada satu low, di sini ada satu new low, di sini adalah satu dia punya CB1. Ya, di sini adalah dia punya CB1. So di sini after dia telah selesai buat pullback, dia start mau naik ke atas dan apply kita punya IB dan CB. Di sini telah pun ada IB dan CB mana. So IB ada di sini, CB ada di sini. So di sini sudah pecah, makanya saya akan mengambil posisi buy lebih daripada saya mahu ambil sell. Alright, so saya follow balik perjalanan naik ke atas. Alright, now teruskan lagi. Di sini juga sama. Setelah dia naik, maka dia turun ke bawah. Alright, dia turun ke bawah. Nah, ini berbeza dengan yang ini kerana di sini ada CB. Di sini ada CB. CB-nya di bawah. Di mana? Di sini. Ini adalah IB yang dimatikan. Ini adalah CB. Okey. Tapi kalau kita lihat daripada Fibonacci, right, kita juga kena ikut dia punya ukuran dia. Yang pertama sekali di sini ada dominant candle. Dominant ini doji dalam body 1, 2, 3 cukup. Okey, buat penarikan Fibonacci daripada sini sampai sini. So kita dapati daripada awal di sini dominan ini, okey, kenapa dominan diambil tidak CB1? Kerana dominan diutamakan. Okey, diutamakan. Kemudian turun ini tiada CB, naik ini ada CB. Okey, so finally market ini selesai di kawasan 423. Hampirlah, right? Kita bagi sikit-sikit lah. Selesai di kawasan 423 dan di kawasan ini ada CB1 break. Nah, nak lagi cantik sekiranya di sini ada resistance. Itu adalah terbaik, which is CB1 break di kawasan resistance. Kita tengok ada tak resistance? Ya, mana tadi? Di kawasan resistance ada tak? Kita tengok dari bigger time frame lah. Sini ya. Lebih cantik, yes. Nampak? Di sini ada resistance-nya, ada satu zone A, ada B, ada C. So ada zone di sini, iaitu zone B. Ya, zone B, EL6 ya. EL6, lihat balik kepada SOP kita di mana tempat dia. EL6. So di sini adalah kawasan EL6. Fibonacci di sini dalam time frame kecil sudah sampai ke kawasan 423 dan di sini ada rejection base pada EL2, iaitu berlaku breakout di area sini. EL7, sebatang candle yang mematikan IB dan juga mematikan CB1. Alright, so daripada sini adalah trend, ini adalah pullback dan di sini menjadi trend balik. Sebab di sini tak ada CB1, so jangan ambil posisi sell walaupun di sini ada support dan resistance. No, sehingga muncul CB1 dan baru kita ambil posisi sell. Buat penarikan Fibonacci dan dia selesai di kawasan 423. Okey, dia selesai di kawasan 423. Okey. Trend lagi ya, kita masih lagi berkisar kepada trend dan kita lihat di sini juga berlaku satu kenaikan ke atas. Ya, berlaku satu kenaikan ke atas dan kita wonder sebab apa, kenapa dia turun, kenapa dia naik. Di sini ada dominant break, ya. Di sini ada satu dominant break dan sini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, which is ini adalah EL6 dan buy dilakukan selepas berlaku A, B, C, ini adalah zone B dan buy akan dilakukan di sini. Dalam zone B ini buy
akan dilakukan di kawasan zombie ini. A, B, C ini zombie. Nah, kenapa kita yakin mengambil keputusan ini? Kita lihat bahawasanya di sini dulu telah pun sampai ke area area apa tadi 423. Nah, kita lihat apakah ada CB break di sini yang membantu daripada segi kenaikan di time frame kecil. Baik. Yes. Rupanya ada CB break di mana di sini. Nampak? Di sini. So, di 15 minit memberikan low, new low, breakout di sini, breakout ya. Kemudian turun as a pullback, breakout lagi dan terus naik ke atas. So, di sini adalah CB break di smaller time frame. Right, now kita berada dekat mana tadi? Dekat M1, H1. Okay, market meneruskan momentum. Nak turun boleh, tak boleh sebab di sini tidak ada CB. Ada IB saja, CB1 tak ada. Jangan ambil keputusan untuk sell walaupun di sini ada support dan resistance. There is no sell. Why? Sebab apa? CB1 tak ada. Market naik dan di sini ada satu lagi resistance. Ada satu lagi resistance dan kita nak ambil keputusan. No. Why? Di sini tidak ada IB, tidak ada CB. Maksudnya SOP tak wujud. So, market meneruskan momentum up. Dan di sini juga tidak ada CB. CB-nya ada di sini. Ya, CB-nya walaupun di sini ada dominan tetapi CB1 tak ada. Agak bahaya. So, berhati-hati. So, di sini market naik lagi membuat satu kenaikan. Nah, di sini kita lihat apakah berlaku high dengan new high. Okey, kalau berlaku high dengan new high, makanya mungkin ada CB1. So, di sini bukan CB1. So, kalau market ini nak berubah, CB1-nya ada di sini. So, selagi yang ini tidak break, saya mengatakan bahawasanya whatever yang turun is a pullback to go more up. Melainkan dia break di sini dan barulah saya mengambil keputusan untuk sell. So, ini adalah pintu market saya. Pintunya adalah CB1 saya. Okey? So, begitulah kita melihat perjalanan dalam trend. Okey, kita pergi lagi kepada beberapa situasi. Okey, tengok di H4 EU pula. Okey, kita tengok EU pula. Interesting untuk melihat trendnya. Right, agak lama sikit saya membahas di sini. Di sini naik, sudah pecah CB1, turun, tidak ada CB1, so dia adalah pullback, market naik ke atas. So di sini kita kata mau sell, salah. Kenapa? Walaupun di sini ada support resistance, tapi di sini tidak ada CB, so tidak boleh turun, market meneruskan momentum up. Di sini ada CB, iaitu pecah di sini, dia ada high, ada new high, ada high, ada new high. Market ini pecah di sini, so di sini ada perjalanan turun. So di sini tak boleh naik kerana tak ada CB. Di sini turun, ini naik tak boleh, tak ada CB, turun lagi. So di sini naik dan memecahkan CB, so market go up. Ini turun, pecah CB, go down, dan ini accordingly dengan Fibonacci 161, alright. Okay. Dan market meneruskan momentum up dan juga break CB di sini. Right, pecah CB di sini. Okay, turun sikit, naik lagi. So, kenapa dia turun sikit, naik lagi? Ini adalah pullback untuk go more up. So, kalau kita lihat ini semua dalam H1, dalam daily, kita dapati daily tidak mempunyai sebab untuk dia melakukan penurunan. Kenapa? Di daily juga tidak ada CB. So di sini nampak bila tak ada CB, nak turun tak boleh, di sini tak ada CB, di sini ada resistance, CB tak ada, market meneruskan momentum up. So di sini juga turun tak boleh, why? Di sini tak ada CB, market masih akan meneruskan momentum up. Sehinggalah ada CB dan barulah market itu boleh berubah. Okey, terpulang kepada anda sama ada anda swinger ataupun intraday, saya dua-dua. Okey. Right, itu saja untuk trend. Kita akan kita akan sambung dengan feedback nanti ya. Alright, terima kasih.